Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal sambungan kronologi pertarungan di antara Inosuke dan Kanao menentang Doma part yang ketiga. Dan berkemungkinan besar ini merupakan part yang terakhir untuk pertarungan di antara mereka. Jadi sebelum kita start, aku nak recap sikit part mana yang aku stop untuk dalam video yang lepas. Yang mana sewaktu keadaan tengah getih, Doma ada peluang untuk membunuh Kanao. Dekat sinilah akhirnya Inosuke sampai dekat tempat pertarungan untuk backup Kanao dan diorang pun startlah bertarung. Pertarungan diorang ni memang cukup sengit, sampaikan melompat-lompat tengok Inosuke lawan dengan Doma, dengan Kanao pun lawan juga dengan Doma. Dan sampailah satu masa tiba-tiba Doma telah pun menanggal topeng Inosuke dan Doma ada cakap dia macam kenal muka Inosuke. So dekat situlah kita stop untuk dalam video yang lepas, dan tanpa melengahkan masa, jomlah kita sambung borak pasal pertarungan diorang. Ok guys, sebelum kita sambung live video, aku nak bagi tahu ni, baru-baru ni daripada pihak Riz Design ada hantar baju anime Demon Slayer dekat aku, design Uzui Tengen. Korang kenal tak Uzui Tengen ni siapa? Yang jiran aku tu lah, yang kahwin 3 orang tu. Design dia korang boleh tengok sendirilah, memang cukup cantik. Ada gambar Uzui Tengen, lepas tu ada ayat-ayat pasal Uzui Tengen. Dari segi kualiti baju pula, korang jangan risau, kualiti baju dia memang cukup sedap dan tak panas langsung, disebabkan dia pakai kualiti kain 100% high quality cotton. Dan apa yang lagi menarik, contohnya kalau korang nak custom design korang sendiri, korang ada design Naruto ke, korang minat karakter Akaza ke, korang minat karakter Kozuki Oden ke, semua tu boleh buat dekat Riz Design. Jadi tunggu apa lagi? Kalau korang berminat nak order baju-baju anime yang berkualiti dan harga berpatutan, korang boleh dapatkan dekat IG Riz Design. Link semua aku ada letak dalam description, ok? Ok, dah settle, jom kita sambung layan video balik. Jadi bila Doma dah tanggal topeng Inosuke, dia pun tanyalah, kita pernah jumpa dekat mana-mana ke sebelum ni? Lalu Inosuke pun balas dalam keadaan yang marah, aku tak pernah ingat pun jumpa dengan orang yang pelik macam kau. Jangan kau berani sentuh topeng aku dengan tangan kotor kau tu. Dan lepas tu pun Doma cakap lagi, tak, kita pernah jumpa sebelum ni. Aku tahu. Dan tak lama lepas tu pun, untuk Doma ingat balik dekat mana dia pernah berjumpa dengan Inosuke, dia pun pergi cucuk kepala dia guna jari dia sendiri. Part ni macam scary sikit lah, macam pelik gila si Doma ni. Ibarat macam dia nak rewind balik memori dia supaya dia ingat semula dekat mana dia pernah berjumpa dengan Inosuke. Dan last Doma dapat semula ingatan dia kira-kira 15 tahun yang lalu, yang mana secara ringkas, sewaktu 15 tahun yang lalu ada seorang perempuan ni sambil membawa seorang bayi telah pergi ke tempat Doma. Nasib orang perempuan ni memang agak kesian gila lah. Dia selalu kena dera dengan mak mertua dia, dengan suami dia sendiri. Jadi start je dari situ, perempuan tu pun duduklah dekat tempat Doma. Dan apa yang lagi menarik, perempuan tu mempunyai wajah yang cukup cantik. Dan Doma pun cakap lah, oh, tak silap lagi, perempuan tu adalah mak kau. So bila Inosuke dengar apa yang telah dikatakan oleh Doma, dia pun cakap lah, aku tak ada mak, aku dibesarkan oleh babi hutan. Perempuan tu tak ada kaitan pun dengan aku. Tapi Doma balas, mustahil kau ni dilahirkan dari babi hutan. Kau ni seorang manusia, jadi dah tentulah manusia yang melahirkan kau. Lalu tak lama lepas tu pun Inosuke terus dia cuba untuk menyerang Doma, sambil dia menyuruh Doma untuk diam. Tapi malangnya sewaktu Inosuke baru je nak serang Doma, pertahanan dia terbuka luas dan Doma berjaya untuk menyerang Inosuke terlebih dahulu. Sambil Doma cakap, hei, kau dengar dulu cerita aku sampai habis. Dan nasib baik jugalah, sewaktu Doma baru je nak melancarkan serangan kedua dekat Inosuke, Kanao telah pun bertindak untuk menyelamatkan Inosuke. Lalu Kanao menyuruh Inosuke untuk bawa bertenang. Jadi tak lama lepas tu pun Doma sambung lagi cerita pasal mak Inosuke. Doma cakap dia tak ada niat pun nak makan mak Inosuke, sebab mak Inosuke ni memang cukup cantik. Dan mak dia ni bukanlah pandai sangat pun, cumanya mak Inosuke pandai menyanyi. Dan mak dia selalu nyanyi lagu Pinky Promise kalau tak silap dekat Inosuke waktu Inosuke baby lagi. Jadi disebabkan apa yang telah dikatakan oleh Doma pun membuatkan Inosuke teringat balik wajah mak dia sewaktu Inosuke baby. Mak dia memang betul lah selalu nyanyikan lagu Pinky Promise untuk Inosuke. Nak dipendekkan cerita, sampailah satu masa secara tak sengaja mak Inosuke ternampak benda yang tak sepatutnya dia nampak, iaitu dia nampak Doma tengah makan perempuan. So lepas dari itu pun mak dia larikan diri lah sambil membawa Inosuke bersama dengan dia. Mak dia pun lari.
Lari punya lari, mak dia larilah sampai dekat satu tepi juram. Jadi bila dah sampai dekat tepi juram ni, dia dah tak boleh nak larikan diri lagi lah. Dia nak lari kat kiri tak boleh, nak lari ke kanan pun tak boleh. Memang dah tak ada pilihan lain dah. Jadi bagi untuk menyelamatkan Inosuke pun, mak dia terpaksa mencampakkan Inosuke dekat sungai. Dan lepas dari itu pun, Duma sampai dekat sana. Dan Duma telah membunuh mak Inosuke. Duma telah memakan mak Inosuke sampai ke tulang. Dan apa yang lagi teruk, selepas Duma cakap pasal mak Inosuke, yang kehidupan ini hanyalah sia-sia je. Jadi disebabkan apa yang telah dikatakan oleh Duma, Inosuke pun cakap lah, benda ni memang satu keajaiban dapat jumpa kau dekat sini. Kau adalah Demon yang telah membunuh mak dan kawan-kawan aku. Izinkan aku untuk cakap terima kasih dengan kau sebab dah ingatkan aku semula. Tapi sekarang ni aku bukannya nak penggal kepala kau je. Aku akan tunjukkan dekat kau neraka yang sebenar. Sambil kelihatan reaksi Inosuke sekarang ni memang tengah marah gila. Yelah, dah kata buruk dekat mak dia kan, siapa je tak bengang. Dan dia memang berniat untuk membunuh Duma. Tapi Duma balas, kau ni dah salah faham. Heaven dengan Hell tak wujud pun sebenarnya. Benda tu hanyalah dongeng semata je. Sebab Duma kan dia tak percaya benda-benda macam tu. Dan lepas dari itu pun Inosuke terus cakap, kalau betul neraka tu tak wujud, aku akan ciptakan satu untuk kau. Memang khas untuk kau seorang je. Lebih baik kau diam sekarang. Jangan kau cakap pasal mak aku lagi. Macam dia tak happy langsung pun. Lalu Duma pun tak tunggu apa. Dia terus je melancarkan serangan, iaitu Frozen Cloud. Dan Inosuke pun counter balik serangan Duma tu dengan menggunakan serangan pernafasan binatang bentuk ke-10, Circular Fang. Dan dalam masa yang sama, Kanao cuba ambil kesempatan bagi untuk menyerang Duma dari belakang. Tapi malangnya reaksi Duma memang cukup pantas untuk menghalang serangan Kanao. Lalu lepas dari itu, Duma terus dia melompat ke atas bumbung. Dan Inosuke pun cakap lah, "Hei, tak guna. Kau turun cepat. Kau takut ke?" Dan Duma pun balas, "Aku minta maaf, Akaza baru je ditewaskan. Jadi aku tak banyak masa sekarang." Malah Duma telah mencipta seakan klon je dari ais untuk menggantikan tempat dia bagi bertarung dengan Inosuke dan Kanao. Tambahan apa yang lagi mengejutkan, kekuatan untuk klon yang telah dicipta oleh Duma tu mempunyai kekuatan seakan sama je macam Duma. Dan Duma pun terus dia nak pergi meninggalkan dorang. So waktu ni dorang berdua macam tengah struggle jugalah untuk berhadapan dengan klon ais Duma. Walaupun dorang hanya bertarung dengan klon Duma, tapi kekuatannya ibarat macam diorang tengah lawan dengan Duma yang real. Jadi sewaktu keadaan tengah getih dan Duma dah nak pergi meninggalkan diorang, Kanao pun cakap lah, "Kita kena buat sesuatu. Kita kena tahan dia kekal ada dekat sini. Sikit je lagi." Malah diorang lawan satu klon pun tak settle-settle lagi. Secara tiba-tiba Duma telah mencipta 5 lagi klon untuk berhadapan dengan diorang supaya lagi cepat diorang berjaya menewaskan Demon Hunter. Lalu Inosuke yang dalam keadaan tengah fokus bertarung pun dia cakap lah, tak guna. Macam mana benda ni boleh berlaku? Kita orang diambang kekalahan, sedangkan kita orang bukannya lawan dengan real Demon. Aku tak boleh nak pergi dekat dengan dia. Dia dah nak pergi dari sini. Aku kena cepat dan balas dendam. Jadi makin lama diorang makin bertambah struggle sebab pertarungan ni seakan tak ada penghujung pun. Sampaikan klon-klon Duma telah berjaya untuk menyerang Inosuke. Dan Kanao pun cakaplah dekat Inosuke, suruh dia bertenang, jangan panik, bertahan sikit je lagi. Dan bila Duma dengar apa yang Kanao cakapkan, dia pun pelik lah apa yang Kanao masukkan dengan sikit je lagi. So bila Duma baru je nak buka pintu untuk meninggalkan orang, secara tiba-tiba muka Duma telah pun mencair. Dan benda ni disebabkan tak lain dan tak bukan adalah efek racun daripada Shinobu. Baru ada efek sekarang, selepas dah sekian lama diorang bertarung, sekarang barulah ada efek racun yang cukup kuat daripada Shinobu tu terhadap Duma. Yang mana secara ringkas, sebenarnya semua ni dah memang telah dirancang oleh Shinobu. Malah Shinobu kena makan dengan Duma pun, semua tu adalah rancangan dia sendiri. Sebabnya selepas dia Shinobu dapat info pasal Duma hanya memakan perempuan je, jadi rupanya tubuh Shinobu sendiri mengandungi racun bunga wisteria yang cukup banyak. Dari darah, organ, tulang-tulang dia, termasuklah dengan kuku sekalipun, semuanya mengandungi racun. So Shinobu memang dah rancang dari awal lagi nak membiarkan Duma memakan dia. Lalu Kanao lah yang akan bertanggungjawab untuk membunuh Duma. Dan disebabkan Duma dah terkena efek racun dari Shinobu, benda tu menyebabkan kesemua klon-klon yang telah dicipta oleh Duma telah pun hancur. Lalu diorang pun tak tunggu apalah, inilah peluang keemasan untuk diorang menewaskan Duma. Diorang terus menuju ke arah Duma untuk memenggal kepala Duma. Tapi sewaktu diorang baru je nak menyerang Duma, secara tiba-tiba telah munculnya seakan satu budak ais yang cukup besar telah dicipta oleh Duma dan sekaligus telah menghalang diorang dari menyerang Duma. Jadi
Jadi bila Duma dah mengeluarkan serangan budak dia tu, keadaan sekarang dah makin tegang dan diorang pun dah semakin struggle untuk berhadapan dengan Duma. Walaupun kekuatan Duma sekarang ni dah memang drop gila lah disebabkan efek racun daripada Shinobu. Lalu Kanao pun cakap dalam hati dia, dah tiba masanya untuk aku gunakan teknik tu. Dan dalam masa yang sama, Kanao teringat balik apa yang pernah Shinobu cakap dekat dia, yang mana Shinobu cakap kalau Kanao gunakan teknik tu, berkemungkinan besar Kanao akan buta. Jadi jangan risikokan diri dengan menggunakan kemampuan yang cukup besar dan tanggung semuanya sendiri. Tapi tak lama lepas tu, Kanao cakap lagi dalam hati dia, dia tak kisah pun kalau dia buta sebab Shinobu dah korbankan diri dia untuk dorang. Jadi apalah sangat kan kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dibuat oleh Shinobu. Kanao nak lindungi Shinobu dengan sepenuh jiwa dia. Dia nak pulang ke rumah bersama dengan diorang semua. So lepas dari itu pun akhirnya kita dapat tengok special ability kepunyaan Kanao, yang mana serangan tersebut merupakan form terakhir untuk pernafasan bunga, iaitu Scarlet Spider Lily Eyes. Secara ringkas, special ability kepunyaan Kanao ni membolehkan beliau melihat pergerakan musuh dengan cukup jelas. Pergerakan dekat sekeliling Kanao selepas Kanao telah mengaktifkan teknik tersebut akan menjadi sangat perlahan dan memudahkan Kanao untuk counter balik serangan yang telah dilakukan oleh musuh. So disebabkan tu pun Kanao dengan mudah je dapat mengatasi serangan budak Duma, dan dia pun ada peluang lah untuk memenggal kepala Duma. Tapi sewaktu Kanao dah hampir je nak penggal kepala Duma, secara tiba-tiba budak Duma terus je menghembus nafas yang cukup sejuk dekat Kanao sehingga menyebabkan tangan Kanao dah mula membeku. Tapi diorang tak mengalah macam tu je. Takkanlah disebabkan tangan dah beku diorang nak give up macam tu. Jadi dalam masa yang sama, Inosuke terus je support Kanao untuk memenggal kepala Duma, dengan Inosuke telah membalingkan kedua-dua pedang dia ke arah pedang Kanao untuk bagi pressure supaya Kanao berjaya untuk memenggal kepala Duma. Dan hasilnya diorang berdua pun telah berjaya untuk memenggal kepala Duma. Jadi bila kepala Duma dah kena penggal, Duma pun macam tak percayalah yang dia boleh tewas dekat orang yang lemah. Cara Duma ditewaskan memang menyedihkan, dan Duma pun dia cubalah nak regen balik kepala dia macam Muzan dengan Kaza pernah buat. Tapi malangnya Duma gagal nak buat macam tu disebabkan kepala dia dah mula hancur dan rapuh. Malah Duma tak takut pun untuk mati, dan dia tak kisah pun ditewaskan macam ni sebab Duma kan dia banyak pelik, dia tak ada perasaan pun. So apa pun yang jadi, dia tetap rasa benda yang sama je. Lalu tak lama lepas kepala Duma dah kena penggal, kita dapat tengok sewaktu Duma berada dekat alam sebalik sedar, Shinobu telah pun muncul kat sana dan dia cakap dekat Duma, "Oh, akhirnya kau dah mati. Baguslah, sekarang ni aku boleh pergi dengan tenang." Tapi Duma dia tak ingat pun Shinobu tau. Dia macam tertanya, "Kau ni Shinobu ke Kanae?" Dan Shinobu pun balas, tak apa. Tak yalah susah-susah kau nak ingat aku ke, kau nak ingat pasal kakak aku ke. Kau ni memang cukup menjekelkan. Jadi jangan sebut nama kita orang." Malah lepas tu pun Duma puji pasal racun Shinobu. Dia cakap racun Shinobu memang cukup hebat, sampaikan dia tak sedar pun yang ada racun dalam tubuh dia. Shinobu pun malas, "Dah tentulah aku dibantu oleh Tamayo. Tapi secara jujur aku nak bunuh kau dengan racun yang aku cipta sendiri. Tapi semua tu tak kisahlah, tak apa semua tu. Yang penting diorang semua dah menang. Walaupun Muzan masih lagi hidup, aku yakin sangat diorang pasti mampu untuk menewaskan Muzan." Dan secara tiba-tiba part ni macam pelik tau. Duma cakap dekat Shinobu, apa benda ni? Perasaan apa ni? Aku rasa kau ni comel sangat." Comel sangat Shinobu. Dan boleh dikatakan Duma sekarang ni dia dah ada feeling dekat Shinobu. Dia macam crush dekat Shinobu tau. Sampaikan dia ajak Shinobu untuk pergi neraka bersama dengan dia. Tapi Shinobu tolak mentah-mentah lah pelawaan Duma dengan dia cakap, "Pergi mati kau seorang dekat sana." Dan lepas dari itu kita dapat tengok dekat real dunia lah kan, Inosuke tengah pijak-pijak debu kepala Duma. Malah lepas dari itu pun Inosuke terus je terjatuh sambil dia teringat balik pasal mak dia. Dan Inosuke pun terus je mengalihkan air mata. Sama juga macam Kanao. Selepas dia pertarungan, dia tengah kutip happy milik Kanae dan Kanao. Tapi di hujung chapter 163, kelihatan seakan roh-roh Kanae dan Shinobu datang dekat Kanao dan diorang cakap dekat Kanao, "Kau dah buat yang terbaik Kanao." Lalu Kanao pun terus je mengalihkan air mata dia. Cumanya mata Kanao, sebab kan tadi dia ada aktifkan kekuatan special itu kan, tapi mata Kanao tak buta pun. Cumanya mata kanan dia hampir je dah nak buta.
Tapi nasib baik jugalah Kanao gunakan teknik terakhir dia tu dalam masa yang singkat je. Kalau lah Kanao gunakan kekuatan dia berlebihan, dia gunakan dalam masa yang lama ke apa, dah memang confirm Kanao akan buta. So selepas dia pertarungan telah berakhir, diorang berdua pun pergilah dari situ. Sambil kelihatan Kanao memapai Inosuke yang tengah menangis. Diorang berdua tengah sebab gila lah waktu ni kan, sebab orang yang diorang sayang telah pun mati. Dan tu je lah kronologi pertarungan di antara Kanao dan Inosuke menentang Duma. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.